Hello, Assalamualaikum Ali. Tak puasa ke hari ni? Ya Allah, tak puasa? Ish, kau ni teruk betul lah. Mana boleh tak puasa? Kau tunggu ayah balik nanti. Siap kau nanti. Ish. Bro Amin. Saya, Assalamualaikum. Salam. Marah semacam dah kenapa? Dah anak ni tak nak puasa ni, Bro Amin. Tak, memang paksa dia puasa ke macam mana? Yalah, kalau boleh nak lah daripada kecil dia tu dah puasa. Dia macam ni lah. Didik dewasa tak sama macam kita didik anak tau. Termasuk buat puasa. Begitulah, nak sembang panjang. Okey, tak apa Bro Amin. Alang-alang ni kebetulan saya nak pergi masak ni. Jom kita masak sekali kat rumah saya. Saya masak? Menu semua dah ready dah. Kita tinggal nak masak je, jom. Saya tak pandai masak. Boleh, jom sama-sama. Boleh. Oh, ini rezeki ni. Hasil tazkirah anda dapat masak terus. Sama-sama Ramadan ini, kita sempurnakan Ramadan dan sinari jiwamu dengan ilmu dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang saya ucapkan ke Tazkirah Ramadan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Bersama dengan saya sekali lagi dalam rancangan Tazkirah Ramadan 2025. Dan hari ini kita ada tetamu istimewa kita yang akan menjawab setiap satu persoalan berkenaan dengan Ramadan dan juga puasa dan lain-lain. Bersama dengan saya, Bro Amin Idris. Apa khabar Mizan? Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar Bro Amin? Tak baik, Alhamdulillah. Mood okey ya? Okey, Ni marah-marah, panas dah sejuk dah? Ya, kita dah masuk rumah ni dah sejuk dah. Okey. So kita nak masak ini? Kita nak masak. Hari ini kita nak masak popiah carbonara. Ui, sedap tu. Popiah carbonara. Sedap. Memang sedap. Jadi, sebelum kita nak pergi masak ni Bro Amin, kita nak ingatkan semua rakan-rakan penonton tentang tema kita rancangan tahun ini berkenaan tentang sempurnakan Ramadan. Okey. Sinari jiwamu yang dibawakan khas oleh Khadijah International Wakaf Foundation. Terima kasih banyaklah kepada pihak Khadijah International. InsyaAllah. Sebab nak masak tadi bahan dah ada ke? Bahan semua dah ada, ropan dah ada. Tanpa tunggu masa panjang lagi, jom Bro Amin, kita pergi masak. Jom kita. Okey, jadi Bro Amin, semua bahan ramuan dah ada depan. Saya berdebar ni. Jadi kita ada depan kita ni daging kisar. Okey. Kita ada bawang Holland. Kita ada carrot, kita ada lada benggala, kita ada air gandum. Ini yang tu tepek popiah ni. Okey. Lepas tu kita ada black pepper, lada hitam, minyak, keju, cheese dengan carbonara dia. Dan nama popiah carbonara kan. Ini kulit popiah dia. Jadi sementara saya nak letak minyak apa semua ni, Amin. Kita nak sembang sikit tentang macam mana kita nak didik anak kita dalam bulan Ramadan ni kan. Jadi soalan pertama saya sambil saya dah letak minyak ni kan. Kenapa bulan Ramadan ni bulan yang paling baik untuk sebenarnya kita jadikan bulan medan untuk kita nak didik anak-anak kita jadi anak yang baik? Sebenarnya kan, perasan tak Mizan, kita bila masuk bulan Ramadan, dandan ramai yang semangat nak pergi umrah. Dandan kalau kita tengok artis tiba-tiba nak berhijrah. Dan tak payah tunggu orang lah. Kita pun bila masuk Ramadan semangat nak pergi masjid, semangat nak buat sedekah. Sebab itu dipanggil keberkatan Ramadan. Ada hadis Nabi sebut idza dakhala Ramadan, bila masuknya Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Wa futihat dan jaga waluliqat abwabu jahannam, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa susilatus syayatin, dan juga dirantai, dibelenggu setan-setan ni. Okey. Nak sebut bahawa betapa mulianya Ramadan. Dan sebab itulah ini bulan terbaik, waktu terbaik untuk ajak anak-anak kita beribadah, untuk ajar tentang sedekah, ajar tentang solat, ajar tentang puasa. Cuma kena ingat juga, jangan suruh je. Kita pun kena puasa. Kita sendiri pun kena jadi suri teladan. Suri teladan jugalah kan. Macam Mizan lah, dan nak suruh anak-anak masak, bapak pun masak. Kan? Okey tak? Betul. Biasalah kita paham bapak sikit. Jadi Bro Amin, bila sebut tentang anak ni, sebenarnya apa benda yang paling terbaik yang kita didik anak masa bulan Ramadan ni?
Apa amalan yang paling terbaik untuk kita nak minta anak kita buat dalam bulan Ramadan ni? Kira anak kita ni emphasize on benda ni. Okey. Tadi Mizan rasa frust tak bila anak tak nak puasa tadi? Oh, frust lah kan? Eh. Tu duk harap kita dah minta dia puasa dah. Dah cakap dengan dia, dah warning awal-awal dah. Tiba-tiba puasa separuh kan? Ha. Saya tanya jujur Mizan masa kecil-kecil dulu start puasa umur apa? 8 tahun, 9 Okey. tahun. Adakah puasa penuh bulan puasa sepanjang Ramadan 30 hari? Tak jugalah. Nak sebut adakah bererti kita malas? Tak juga, sebab dah budak kan. Betul? Saya sebut ni kenapa? Sebab antara quote and quote dosa-dosa mak bapak ialah dia kalut suruh anak dia puasa bulan Ramadan, tapi sembahyangnya tak. Sebab nas Quran dan hadis lah, dalam bab ni hadis lah, Nabi tak ada pun spesifik kata didik anak kamu dengan puasa Ramadan. Tapi yang ada dalam hadis Nabi sebut umuru auladakum bisolah wahum abna'u sab'a sinin. Ajar anak kau dengan solat seawal usianya 7 tahun. Wadribuhum alaiha. Pukul dia, rotan dia kalau dia tak sembahyang ketika dia umur 10 tahun. Okey, hadis ni menarik Mizan. Kan dia ada jarak antara 7 hingga 10 tahun. Berapa tahun dia? 3 tahun kan? 3 tahun. Apa benda patut kita buat dalam tempoh 3 tahun tu? 3 tahun tu bermaksud mak ayah perlu menjadi suri teladan. Umur 7 tahun dia suruh. Okey. Dan dalam tempoh 3 tahun tu, setiap kali dengar Allahu Akbar, dia nampak mak dia solat. Dia jadilah nak ikut juga. Dan pada waktu yang sama dalam tempoh 3 tahun, mak ayah jangan berhenti suruh. Okey. Suruh dan anak nampak contoh. Bila dah 3 tahun suruh, anak nampak contoh, dah masuk umur 10 tahun, suruh dan nampak contoh, tak sembahyang juga. Sebab tu Nabi benarkan kita rotan anaknya. Cuma perbahasan rotan tu banyaklah. Ada ulama kata sekadar kayu sugi, pak macam tu je. Ada yang kata rotan yang tidak mencederakan. Tapi nak sebut rotan tu hanya dibenarkan bila dah umur 10 tahun. Jadi sebahagian fuqaha dia gunakan hadis ni sebagai sandaran untuk suruh anak puasa bila umur 7 tahun. Dan kalaulah dia tak puasa penuh, jangan cepat marah. Sebab yang penting puasa ke solat. Solat dulu. Tadi Settle solat kan. Kalau sebab ni untuk anak-anak yang belum akil balik ni Kalau dah akil balik lain cerita. Dia balik tu topik lain. Tu topik lain lah. Ni untuk budak kecil gini. Okey. Kalau dia boleh puasa penuh, alhamdulillah. Kalau tak puasa penuh, jangan marah. Yang penting dia solat. Yang penting dia solat dulu. Ni anak tak puasa, marah. Anak tak sembahyang, tak marah. Sebab apa? Sebab mak ayah. Dan ingat tadi, contoh tadi, kalau nak suruh mak ayah puasa, suruh anak-anak puasa, mak ayah pun kena tunjuklah puasa. Kadang-kadang mak ayah pun boleh tahan juga puasa duk maki orang. Okey. Puasa pun dia kerja. Tak kira kan. So itulah jawapan dia. Okey ke dagingnya? Okey. Saya jadi AJK tau, dia hidung pilih. Tadi kita dah masuk bawang kan? Bawang Holland dah masuk, Bro Amin, apa ni, daging kisar dah masuk. So ni carrot dengan lada benggala. Carrot, lada benggala dengan kita nak letak carbonara. Ni saya pula tanya soalan. Sebelum saya nak letak carrot. Okey. Ni Bro Amin. Bila sebut Ramadan dengan anak-anak ni, selain tadi Bro Amin dah sebut soal apa ni, puasa, soal solat, apa lagi amalan-amalan lain yang sebenarnya kita boleh terapkan pada anak-anak untuk buat waktu bulan Ramadan ni? Sejujurnya Mizan, saya rindu zaman PKP dulu. Sebab wallahi, saya berani kata Ramadan yang paling indah selama hidup saya ni dengan family adalah masa PKP dulu. Sebab sahur dengan anak-anak, solat jemaah 5 waktu anak-anak, puasa dengan anak-anak, berbuka puasa dengan anak-anak, tarawih pun dengan family dengan anak-anak. Semua dengan itu semua saya yakin itulah Ramadan saya paling indah lah hidup lah. Kira banyak family time tu. Semua bukan banyak, purely 30 hari memang 100% dengan family. Sebab sebelum PKP saya sibuk program, tambah pula sekarang ni saya dah musim kelima menjadi host untuk Borak Dulu Baru Buka. Memang tak ada lah nak buka puasa dengan anak-anak. Maknanya itu adalah Ramadan saya yang paling indah. Saya nak relate dengan soalan tadi, nak sebut bahawa
aktiviti ibadah yang sedia ada dalam bulan Ramadan, kalau kita dapat luangkan masa dengan family, itu adalah waktu yang sangat-sangat tak ternilai lah. Cuma kita faham dah realiti sekarang ni, bila kerja lah kan, bila apa lagi, macam-macam komitmennya ada, kita tak dapat dah nak bagi masa sepenuhnya. Ni bagi saya pula tuan. Okey. Bagi nampak function. Ini lagi nampak function ni. Lada menggala tu bagi tak. Adik nak sebut, walaupun kita tak dapat nak luang semua, kena ingat, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. So, kalau tanya saya, waktu ibadah yang paling comel selain daripada puasa adalah pertama sahur. Sahur dengan anak-anak ni sebab apa? Kita boleh tengok kerana anak-anak baru bangun tidur, tengah makan muka mengantuk. Comel tu nampak apa kan? Betul. Cute sangat. So satu, pada waktu yang sama melatih anak-anak untuk bangun awal. Yang kedua, bagi saya waktu yang paling bagus, ibadah yang paling bagus dalam puasa pada bulan Ramadan untuk didik anak-anak adalah tarawih. Yang ni saya kena ingatkan kepada mak ayah, jangan duk kalut beribadah seorang-seorang. Okey. Dan mak ayah ke, mak ke ayah ke punya bagus pergi masjid tarawih. Anak duduk rumah kan, duduk main game, duduk ber-TikTok. Kita duduk baguslah tarawih, tapi kita je. Apalah kiranya kita bawa anak-anak, angkut satu family, pergi masjid sama-sama. Kan? Kalaupun tak sempat pergi masjid, tarawihlah di rumah. PKP melatih kita. Mana yang tak pernah jadi imam, boleh jadi imam pun. Biarlah kuhu Allah 8 rakaat apa, okey tak apa. Solat tetap sah. Jadi tarawih tu bagi saya adalah ibadah yang sangat bagus untuk dilakukan bersama-sama selain daripada bertadarus Quran. Tadarus Quran. Sebab masa itulah kita boleh betulkan macam anak-anak. Dan kepada ibu bapa yang mungkin kurang lancar baca Quran, anak-anak masuk sekolah agama, tak salah pun kalau anak tegur mak ayah baca Quran ketika bertadarus. Dan ini satu aktiviti yang sangat barakah lah, insya-Allah. Bro Amin, tadi sebut pasal menghidupkan suasana tu kan. Macam mana sebenarnya mak ayah ni nak hidupkan suasana tu supaya anak tak main game je, tak main gadget je, tak main PS4 ke PS5 ke apa je semua kan. Nak hidupkan environment yang baik untuk anak-anak during Ramadan ni. Sebenarnya apa cara yang terbaik dia Bro Amin? Pertama, Tapi sebelum tu Bro Amin, sudah tolong ambilkan sudu tu. nak sudu Saya nak letak campur darah ni. Sudu ni, sudu ni ke yang ni? Okey dah, ini ni. Ini okey tu Okey. Nak wujudkan environment tu, suasana tu. Okey. Pertama sekali, saya ni bermazhab lain sikit dari segi gadget masyarakat. Sebab ramai juga Ada mazhab lah. dia ada beberapa mazhab pak gadget ni. Pertama, mazhab iaitu bagi anak-anak main gadget, tapi susun waktu dia. Ataupun mazhab yang kedua, saya mazhab kedua ni, jangan bagi langsung gadget. Jangan bagi langsung Jangan bagi phone. Bagi phone. Sebab anak-anak saya dah buat perjanjian dengan mereka, iaitu phone pertama mereka hanya akan mereka dapat selepas SPM. Anak-anak saya tak ada phone. Yang mana sekolah menengah sekarang tak ada phone. Kecuali iPad, itu pun adalah jadual ada, tapi untuk phone tak ada. Saya tak bagi pada anak saya. Okey, itu pertama. So bagi mereka nak ambil mazhab saya yang saya sebut tadi pun boleh. Okey. Kalau kita nak ambil mazhab pertama ataupun mazhab kedua bab pengurusan gadget ni, satu benda yang kita kena amalkan iaitu, ingat, kenapa anak-anak kita jadi kalut duk main gadget setiap masa? Kerana tak ada aktiviti lain. Sebab mak ayah duk layan K-drama, ayah duk main game juga, ataupun ayah duk sibuk buat kerja. Maka anak-anak dia tak ada aktiviti. So apa substitute dia? Handphone lah. Nampak? Maka mak ayah kena create aktiviti. Apa dia? Contoh, apalah kiranya bulan Ramadan, setiap petang, tak payah lama, 10 minit, 15 minit, kalau setengah jam cantiklah, bertadarus sama-sama. Nampak? Buat halaqah. Apalah kiranya, kan? Ataupun setiap hari dalam bulan Ramadan, buat kuis harian ke? Kuis. Yes. So, dengan anak-anak. Dengan anak-anak. Nampak tak? Sekaligus mendidik anak tentang pengetahuan. Contohnya, perang Badar, pandu bulan apa. Kan? Bulan Ramadan, tapi buat kuis. Nampak tak?
Okey. Dalam Quran ada berapa juzuk contoh. Apa surah? Berapa surah kan? Apa lagi? Surah pertama yang turun pada bulan Ramadan. Mak ayah buat kuis. Itu semua adalah aktiviti mengimarahkan Ramadan pada bulan Ramadan yang boleh buat di rumah. Ibu bapa jangan hanya swastakan aktiviti ilmu agama di sekolah sahaja. Sebab tu saya selalu tegur generasi muda bila nak kahwin, jangan fikir nak kahwin je. Kena fikir pengisian lepas kahwin. Terutama sekali bab mendidik anak dengan agama. Okey, Bro Amin. Ini saya. Kita dah letak carbonara semua dah. Kan. Jadi next ni kita nak letak keju dengan kita akan letak sikit lada hitam. Oh, black pepper. Oh yalah, pepper. Dia rasa pedas sikit kan. Bagi dia kick sikit, kita kata tu. Bagi sikit. Nanti ke yang mana ni? Jadi sebelum saya dah letak tu Bro Amin, bila sebut tadi bab kuis tadi tu Bro Amin, kuis ataupun kita nak encourage anak kita, nak wujudkan suasana environment puasa, tadarus, apa semua ni dengan amalan-amalan ni, ada tak apa-apa tips untuk kita nak bagi reward ataupun appreciate ataupun penghargaan, hadiah kepada anak-anak kita ni? Saya rasa Mizan kan, salah tak budaya kita bagi duit upah anak berjaya puasa? Tak salah. Tak salah Okey. No, cakap tu. Dia ada kaedah dia. Dia ambil cubit je. Memang dia. Memang ada kaedah dia. Macam ni. Tangan tu. Okey, ni pertama kita kena belajar satu perkara sebagai ibu bapa. Dipanggil material reward ataupun psychological reward. Okey. Sebenarnya psychological reward ni lebih powerful daripada material reward. Apa dia? Benda yang kadang-kadang kita lupa nak buat. Sebab masyarakat kita, kalau anak buat salah, dia punya bebel tu bertahun-tahun. Saya ungkit lagi. Tapi kalau anak kita buat benda baik, kita sama ada kita tak puji langsung ataupun kita puji ketika itu je. Lepas tu tak ingat dah. Lepas tu lupa dah. Akibatnya dia tidak membina self esteem anak-anak. Dan kita lihat zaman sekarang pun ramai anak-anak yang bila jadi remaja menjadi remaja yang kurang berkeyakinan diri. Sebab apa? Kekurangan psychological reward oleh mak ayah ketika dia kecil-kecil dulu. So, apakah dia psychological reward? Simple je. Pujian adalah psychological reward. Bagus anak ayah. I'm proud of you. Inilah anak ayah. Kan? Perkataan tu kita rasa simple, tapi impactful. Selain daripada kita bagi hadiah duit. Satu hari RM1. Kan? Cuma, ni my humble advice, dalam kita bagi material reward, kita kena bagi, kalau dalam training, disebut sebagai debrief ataupun feedback. Masa nak bagi tu, jangan bagi RM1, bagi RM10, bagi RM1, dah, tak. Kena bagi feedback. Alung, sebab Alung berjaya puasa 30 hari, nah ini hadiah. Dan puji. Bagus anak ayah, ayah bangga kan, insya-Allah jadi anak yang soleh. Duit ni belanja betul-betul supaya Alung jadi anak yang lebih baik selepas ni. Guna duit ni betul-betul. Barulah material reward itu digabung jalin dengan psychological reward. Dan yang paling utama, kita nak anak rasa dihargai. Contoh kan, saya kata nampak sedap lah masakan sedap popiah Zan kan. Macam tak rasa lagi macam sedap. Rasa seronok lagi tak nak masak. Itulah contoh. Setiap hari saya masak. No. Sebab apa? Psychological reward. Tambah pula saya bayar lagi. Lagi semangat. So gabung jalin kedua kaedah ini sebenarnya banyak membina self esteem sesiapa saja, terutama sekali anak-anak kita, insya-Allah. Okey, jadi maknanya puji anak-anak kita. Yes. Kemudian bagi juga apa-apa reward yang lain tu. Dengan syarat masa bagi material reward tu kena ada feedback. Kena ada feedback. Jangan bagi krim macam tu je. Okay. Nampak Bro Min, kita dah start pakai glove dah ni. Kita dah ready nak apa ni? Nak balut popiah tu. Baik. Kita punya ni dah siap dah. Jadi Bro Amin pun tadi dah cerita panjang lebar dah tadi
tentang macam mana kita nak didik anak kita, nak wujudkan suasana, nak buat amalan apa yang terbaik untuk anak kita. Kemudian yang terakhir tadi tentang nak bagi reward, uji anak kita tu. Jadi Bro Amin, Saya. sebelum kita nak balut ni, sambil-sambil kita nak balut ni kan, Okey. Saya siap. kesimpulan sikit Bro. Kesimpulan Kesimpulan untuk Ramadan dan juga mendidik anak-anak ni. Okey. Secara Kesimpulannya, kita hari ni banyak mengeluh tentang generasi sekarang sebagai generasi strawberry lah, generasi lembik lah dan sebagainya, which is ada benarnya. Banyak juga statistik menunjukkan ramai majikan yang buang kerja Gen Z ni kerana tidak ada motivasi, mudah puasa, kemudian tak produktif. Okey, itu kita tak dapat nafikan. Tapi persoalan paling besar, siapa yang melahirkan generasi tersebut? Nampak? Siapa yang membentuk generasi itu? Siapa yang mengajar dan mendidik generasi tersebut? Kita. Maknanya siapa generasi akan datang, itulah anak-anak kita sekarang. So kalau kita gagal dalam mendidik mereka, bagaimana kita nak mempersiapkan mereka pada masa akan datang? Dan saya selalu kata KPI kita ialah, andai katalah kita meninggal dunia sebagai parent, adakah anak-anak kita boleh berdikari tak tanpa kita? Satu. Andai kata kita meninggal, berlaku kiamat selepas kita meninggal. Kan kita sekarang berada di akhir zaman kan. Mampukah anak-anak kita tidak tergolong di kalangan pengikut-pengikut Dajjal kan? Dan mampukah anak-anak kita dapat berdikari tak kala berada di akhir zaman, apatah lagi pada menjelang kiamat? So didikan kita mesti ke arah mempersiapkan ke arah itu. Dan bilakah waktu terbaik? Antaranya adalah Ramadan. So biarlah anak kita cakna solat, cakna semayang, cakna ibadah. Bermulanya Ramadan. Oh dah siap dah siap dah? Punya shop betul, sembang. jom. Saya nampak boleh tak? Boleh. Hashtag Moon jangan jahanam Okey, saya tengok tadi. Letak si Okey, saya letak dulu. Saya ni peniaga yang pemurah. Kalau saya jual popiah, saya akan bagi inti banyak-banyak. Okey. Banyak ni. Untung siapa yang beli popiah dengan saya kan. Oh memang. Lebih kira berkat. Letak lagi. Kan? Letak banyak tu dah mana? Saya order by Hamid Idris. Okey. So gulung lagi. Okey. Lipat tepi. Cantik lah Bro Amin buat. Harap jadilah ya. Kira dah boleh buka dah ni restoran ni. Popiah Amin Okey. Tu dia. Okey. Dah. Tah dia ke tak? Jadi tu, dia panjang pula tu kan. Macam tu orang bila makan tu pun puas. Besar sikit. Besar. Jadi Bro Amin, saya. terima kasih banyak. Sama-sama. Kita dah sampai ke kesimpulan. InsyaAllah. Popiah kita pun dah siap. Lepas ni kita nak goreng. Kan kita dah dapat ilmu pun dah banyak dah berkaitan tentang Ramadan. Azan jangan marah-marah lagi ya. Tak. Saya lepas ni saya jaga anak saya elok. Allah. InsyaAllah. Okey Bro Amin, jadi popiah carbonara kita pun dah siap. Kita pun dah sampai di penghujung episod yang keempat. Kepada penonton di luar sana, macam biasa jangan lupa like, follow, share, comment. Tazkirah Ramadan 2025. Right. Dan tema kita, sempurnakan Ramadan, sinari jiwamu. Dan kita tak mau kita punya penyinaran jiwa ni hanya takat Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang berikutnya. Kita bukan hamba Ramadan, kita hamba Allah. Ya, jadilah hamba Allah, bukannya hamba Ramadan. Jadi Bro Amin, Ini saya. azan pun dah dekat dah ni. Tu saya pun nak angkat, saya siap. Jom kita. Ayo. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam episod berikutnya.